Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz bin Makatir Sadili. Nombor matrik saya A1924742. Ini adalah laporan projek akhir kepimpinan abad ke-21 LMCP 2522. Laporan ini mempunyai 3 isi kandungan. Yang pertama, definisi wawasan. Yang kedua, 5 ciri kepimpinan. Dan yang terakhir adalah biodata idola. Apakah itu definisi wawasan? Wawasan ialah salah satu misi strategik jangka masa panjang sebagai panduan arah dasar yang luas meliputi pelbagai aspek berkaitan pembangunan negara dalam perhubungan dengan perkembangan ekonomi dunia keseluruhannya. Wawasan diri saya adalah untuk menjadi seorang yang berpandangan jauh berkaitan dengan perkembangan masa depan dan menjadi individu yang berpendirian tetap dalam mencapai matlamat tertentu. Selain itu, setiap orang perlulah mempunyai wawasan hidup mereka supaya mereka mengetahui apa yang mereka ingin capai dalam hidup mereka. Dengan adanya wawasan diri yang diletakkan dalam diri masing-masing, hal ini dapat memudahkan mereka untuk mencapai sesuatu perkara atas wawasan yang mereka telah hasratkan. Beralih kepada 5 ciri kepimpinan. 5 ciri kepimpinan. Yang pertama, berwawasan. Yang kedua, kuat beribadah dan sabar. Yang ketiga, kebersamaan dan rahmah. Yang keempat, berpengetahuan luas. Dan yang kelima adalah amanah. Saya akan menerangkan ciri yang pertama, iaitu berwawasan. Wawasan yang baik memerlukan perancangan yang rapi untuk berjaya. Perancangan penting dalam mencapai kehidupan berkualiti. Dalam Al-Quran ada menceritakan perancangan yang dicadangkan oleh Nabi Yusuf kepada Raja Mesir bagi menghadapi saat kegawatan ekonomi di Mesir. Beliau menyarankan supaya perancangan dibuat semasa iklim ekonomi berada pada tahap yang baik sebelum kegawatan melanda. Beliau juga menunjukkan perancangan yang baik adalah yang mempunyai keterikatan dengan jangka masa yang ditetapkan kerana ia melahirkan keungguhan atau sense of agency dalam kalangan setiap orang yang terlibat. Ia juga dapat memastikan supaya setiap individu tidak cuai dalam melaksanakan tugas. Hasil daripada perancangan yang baik itu, maka terhasillah individu yang berkualiti. Imej yang positif juga memegang peranan yang penting dalam melahirkan kehidupan yang berkualiti. Ini kerana penonjolan imej yang positif dapat menambahkan keyakinan manusia terhadap kita sekaligus membentuk kecemerlangan. Saya membina diri dalam sifat wawasan ini adalah daripada penceritaan Nabi Yusuf ini kerana dia mempunyai perancangan yang bagus dalam menyelesaikan masalah, manakala saya pula suka membuat perancangan awal untuk menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Jelasnya, sifat wawasan perlu ada dalam diri masyarakat untuk membentuk masyarakat yang harmoni. Ciri kedua adalah sentiasa beribadat dan sabar. Kehidupan akan berkualiti jikalau manusia kuat beribadah yang berlandaskan syariat. Ini kerana syariat memandu seseorang yang mengikutinya ke jalan yang teratur lagi terurus. Kerana segala amalan serta aktiviti di dunia tidak akan mendatangkan faedah di akhirat kecuali apabila ia dilaksanakan mengikut landasan syariat. Oleh itu, kita naklah menjadi insan yang jelas dan celik syariat yang mana untuk sampai kepada maksud ini, individu tersebut memerlukan ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat 123 hingga 124 yang bermaksud, jika datang kepadamu petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Sesiapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya kita supaya mengikut syariat Allah. Daniel Zainal Abidin 2005. Selain itu, saya juga bersifat sabar, tabah dan tidak berputus asa dalam menghadapi cabaran dalam hidup, khususnya dalam pembelajaran. Saya tidak akan cepat mengalah. Misalnya, saya tidak akan berputus asa walaupun setelah mengalami kegagalan secara berturut-turut. Sebaliknya, saya akan tabahkan diri dan menerima kegagalan tersebut kerana dengan ini baru saya dapat belajar dari kegagalan supaya tidak akan mengulanginya lagi.
Hal ini demikian kerana saya sedar bahawa sekiranya hanya ada kegembiraan dan kejayaan hidup, seseorang itu tidak mungkin akan dapat memahami kesusahan untuk mencapai sesuatu dalam erti kata yang sebenar. Saya sedar akan kegagalan saya merupakan ujian yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji keikhlasan saya serta untuk menjadikan diri saya lebih bersemangat dan berkeyakinan untuk menempuh persaingan di bidang pekerjaan yang bakal akan saya cemburi. Ciri kedua adalah kebersamaan dan rahmah. Membabitkan diri dalam organisasi dapat memupuk nilai kepimpinan generasi muda dalam masyarakat. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berumur 20 tahun. Baginda aktif sebagai anggota Hifzul Fudul, iaitu organisasi masyarakat Mekah yang menjaga daripada gangguan musuh dan penganiayaan pihak asing. Melalui pemerintahan dalam bidang sukan akan melatih anak muda erti perjuangan, kemenangan, kekalahan serta tidak mudah mengaku kalah. Persaingan hidup dalam semua perkara dan bidang hari ini semakin sengit. Justru mereka perlu bersedia. Saya membina diri dari sifat ini adalah kerana sifat Nabi Muhammad SAW yang kebersamaan bersama umatnya dalam menangani musuh Islam. Seterusnya, saya membina diri dalam sifat ini kerana semuanya sifat kerjasama dalam pasukan juga. Sebagai contoh, saya mencintai pasukan bola UKM University dan saya bekerjasama bersama pemain lain untuk mengharumkan nama UKM di pesada dunia. Selain itu, dalam tugasan kumpulan saya memberi kerjasama yang padu dalam kumpulan untuk masa yang kerja yang berkualiti dan bermutu tinggi. Yang keempat adalah berpengetahuan luas. Remaja yang berwawasan juga perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dan tinggi. Ilmu pengetahuan merupakan faktor perdana untuk menjadikan kecerbangan tamadun bangsa. Remaja yang mempunyai ilmu pengetahuan yang mencukupi semua bidang dapat membuat penilaian dan keputusan yang bijak dalam menghadapi era globalisasi yang serba mencabar akal dan minda. Golongan remaja perlu mengutamakan pembelajaran daripada melakukan perkara lain yang sia-sia. Tidak dapat dinafikan bahawa tanpa keputusan yang cemerlang, remaja suka melanjutkan pelajaran ke Melayu Gading untuk merealisasikan segala impian mereka. Justru ketekunan dan tidak berputus asa merupakan nilai yang mustahak dalam mendepani tangan untuk menguasai ilmu pengetahuan. Persis kata peribahasa, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Saya membina diri dalam sifat ini kerana orang yang mempunyai pengetahuan yang luas adalah orang yang unik dan hebat, seperti Nabi Muhammad SAW yang mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak serta suka berkongsi ilmu kepada umatnya. Begitu juga dengan saya suka berkongsi ilmu kepada rakan-rakan untuk meraih kejayaan bersama. Yang terakhir adalah amanah. Salah satu sifat yang patut dimiliki sebagai manusia adalah sifat amanah. Amanah didefinisikan kepercayaan, kejujuran dan integritas. Orang akan lebih mudah bergaul di kenal masyarakat, bahkan diberikan tanggungjawab yang besar jika orang tersebut memiliki sifat amanah. Lawan sifat amanah adalah khianat. Berbeza dengan amanah yang harus dimiliki oleh setiap orang. Khianat justru harus dihindari kerana akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Selain itu, khianat boleh mendatangkan masalah bagi pelakunya dan juga akan mendatangkan dosa. Amanah merupakan salah satu sifat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menggambarkannya berkata, telah menggambarkan kepada kami Abu Sufyan bahawa Raja Heraklius berkata kepadanya, aku telah bertanya kepadamu apa yang dia perintahkan kepada kalian. Lalu kamu menjawab bahawa dia memerintah kalian untuk solat, bersedekah, menjauhkan diri dari berbuat buruk, menunaikan haji dan melaksanakan amanah. Lalu dia berkata, ini adalah di antara sifat-sifat seorang Nabi. Haji Bukhari. Akhir sekali, saya beralih kepada pemimpin idola. Ini adalah biodata Nabi Muhammad SAW. Nama penuh beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Kelahiran 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 20 April 569 Masihi di Mekah, Semenanjung Arab. Meninggal dunia pada 8 Jun 932 Masihi di Madinah, Semenanjung Arab. Sebab kematian beliau adalah sakit demam tinggi. Beliau dikebumikan di makam di Masjidil Haram Mekah. Nama lain beliau adalah Al-Amin, As-Siddiq, Rasulullah dan Abu Al-Qasim. Beliau terkenal kerana Islam dan beliau mempunyai 18 isteri. Nama bapa beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib dan nama ibu beliau adalah Aminah binti Wahab. Saudara beliau adalah Ahlul Bait.